Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalina binti Ahmad Ridwan dari SMK Sungai Tiram, Johor dan saya berumur 14 tahun. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang kisah 7 perkara ganjil. Terdapat seorang pemuda yang kerjanya menggali kubur dan mencuri kain kafan untuk dijual. Pada suatu hari, pemuda tersebut berjumpa dengan ahli ibadah untuk menyatakan kekesalannya dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Lantaran aku merasa sangat insaf atas perbuatanku yang sangat keji itu dan ingin sekali bertaubat. Yang pertama, aku lihat mayat pada siang harinya menghadap kiblat. Tetapi apabila aku menggali semula kuburnya pada waktu malam, aku lihat wajahnya telah pun membelakangkan kiblat. Mengapa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" Tanya pemuda itu. "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu hidupnya. Lantaran Allah menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat bagi membezakan mereka daripada golongan Muslim yang lain." Jawab ahli ibadah itu. Sambung pemuda itu lagi, "Golongan yang kedua, aku lihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Tak kala malam hari ketika aku menggali kubur mereka, aku lihat wajah mereka telah pun bertukar menjadi khinzir. Mengapa begitu halnya, wahai Tuan Guru?" Jawab ahli ibadah tersebut, "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang meremehkan dan meninggalkan solat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya solat merupakan amalan yang pertama sekali dihisap. Jika sempurna solat, maka sempurnalah amalan kita yang lain." Pemuda itu menyambung lagi, "Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang, mayatnya kelihatan seperti biasa saja. Bila aku menggali kuburnya pada waktu malam, aku lihat perutnya terlalu gelembung. Keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu. Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram." Wahai anak muda, balas ahli ibadah itu lagi. "Golongan yang keempat, aku lihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" Jawab ahli ibadah itu, "Wahai pemuda, itulah golongan manusia yang derhaka kepada kedua ibu bapanya sewaktu hayatnya. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak reda kepada manusia yang menderhakai ibu bapanya." Golongan yang kelima, aku lihat ada pula mayat yang kukunya amat panjang hingga membelit-belit seluruh tubuhnya dan keluar isi dari tubuh badannya. Sambung pemuda itu, "Anak muda, mereka itulah golongan yang gemar memutuskan silaturahim. Semasa hidupnya, mereka suka melakukan pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa sesiapa yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk dalam golongan umat baginda?" Jelas ahli ibadah tersebut. "Wahai Guru, golongan yang keenam yang aku lihat, sewaktu siangnya, lahatnya kering kontang. Tak kala malam ketika aku menggali semula kubur, ku lihat mayat tersebut terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang amat busuk baunya." Tanya pemuda itu, "Wahai pemuda, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya." Jawab ahli ibadah tadi, "Wahai Guru, golongan yang terakhir yang aku lihat, mayatnya sentiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa demikian halnya, wahai Tuan Guru?" Tanya pemuda itu lagi. Jawab ahli ibadah tersebut, "Wahai pemuda, mereka itulah golongan manusia yang berilmu. Dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu hayat mereka. Inilah golongan yang beroleh keredaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya.
Ingatlah, sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepadanya jualah kita kembali. Kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap amalan yang kita lakukan, hatta amalan sebesar zarah. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.